Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sattar bin Aziz ingin present berkaitan dengan tajuk gagap. Gagap ialah keadaan di mana pertuturan menjadi tidak lancar atau tersekat-sekat. Ini biasa berlaku kepada ramai kanak-kanak dan juga ada yang berlarutan sehingga menjadi dewasa. Antara punca gagap adalah daripada genetik, daripada kerosakan saraf, daripada faktor persekitaran dan juga faktor tekanan. Walau bagaimanapun, punca ini tidak dapatlah dipastikan apakah yang sebenarnya. Kita lihat seterusnya ciri-ciri gagap. Gagap boleh dibagi kepada dua ciri, iaitu gagap primer dan juga gagap sekunder. Gagap primer terjadi apabila pertuturan individu ketika bercakap tersekat-sekat ataupun mengulang semula perkataan itu beberapa kali, ataupun apabila seorang itu bercakap dengan bunyi dalam perkataan yang dipanjangkan, dan juga memanjangkan bunyi dalam perkataan yang dipanjangkan. Sebagai contoh, saya, begitu. Manakala bagi gagap sekunder adalah melibatkan pergerakan anggota badan yang terjadi. Contoh bagi gagap sekunder adalah di mana ketika bercakap dia akan menepuk meja atau menjerit-jerit. Manakala bagi kesan-kesan gagap adalah individu berasa rendah diri dan malu. Manakala individu yang gagap juga akan mengelak dari berbual dengan orang luar atau orang ramai. Individu ini juga ataupun anak-anak ini juga akan berkomunikasi menjadi tidak berkesan, dan juga kemungkinan mereka atau kebiasaan mereka mengalami tekanan perasaan atau kemurungan. Menurut West 1996, bagi mengatasi masalah gagap, iaitu dinamakan psikoanalisis khayalan mental untuk membentuk kebolehan menggambarkan sesuatu, ataupun latihan negatif iaitu menghilangkan rasa gagap dengan meledakkan penuturan tentang gagap. Latihan penggunaan tangan yang mahir. Seterusnya kaedah penyelesaian atau intervensi untuk guru dan ibu bapa memang dinamakan analisis tugasan, di mana satu kaedah guru memberi arahan kepada murid dari arahan yang mudah ke sukar ataupun yang ke susah secara berperingkat. Contohnya, guru memberi arahan untuk menggosok gigi. Guru mengarahkan murid untuk mengambil berus gigi dengan tangan kanan dan ubat gigi dengan tangan kiri. Arahan kedua, guru mengarahkan murid memicitkan ubat gigi kepada berus gigi. Dan arahan ketiga adalah berus gigi. Murid diarahkan untuk memberus gigi di bahagian hadapan sebanyak 4 kali, manakala bahagian kanan sebanyak 4 kali, begitu juga bahagian lain yang seterusnya. Murid perlu mengulang semula setiap arahan yang telah diberikan oleh guru sebelum melaksanakan arahan atau perbuatan tersebut. Tujuan pengulangan ini adalah sebagai latihan pertuturan dan juga boleh memberi keyakinan kepada murid untuk bertutur, sekaligus memastikan murid tersebut benar-benar faham maklumat yang disampaikan oleh guru. Ini juga boleh menggalakkan murid-murid untuk bercakap secara one-to-one dengan guru. Apabila kita menggalakkan murid bercakap one-to-one dengan guru, ini boleh menambah keyakinan murid untuk bercakap. Intervensi untuk ibu bapa pula adalah ibu bapa
perlu bercakap dengan tenang bagi anak-anak yang menghadapi masalah ini, di mana ibu bapa perlu menunggu sehingga anak tersebut habis bercakap dan tidak perlu tergesa-gesa untuk memaksa anak itu bercakap, dan ibu bapa perlulah bertenang dan bersabar mendengar semua percakapan anak. Manakala tips kedua, di mana ibu bapa sebagai model percakapan, di mana ibu bapa boleh bercakap dengan menggunakan ayat-ayat yang pendek dan bahasa yang mudah agar anak tersebut boleh faham. Tips yang ketiga, di mana ibu bapa boleh menjadi pendengar yang baik. Ibu bapa perlu mendengar apa yang dituturkan oleh anak sehingga habis, tanpa perlu untuk memotong atau membetulkan ayat yang dituturkan oleh anak, walaupun perkataan yang disebut adalah salah. Tips yang keempat, ibu bapa perlu mengurangkan soalan ditanya kepada anak-anak, tetapi ibu bapa perlu memberi komen atau memperjelaskan apa yang dituturkan oleh anaknya berbanding bertanya banyak mengenai soalan mengenainya. Ibu bapa perlulah faham setiap kali bercakap atau bertutur dengan anak-anak. Tips yang kelima adalah ibu bapa perlu mewujudkan peluang di mana ibu bapa perlu membiarkan anak-anak bercakap dengan tenang, harmoni dan gembira. Beri mereka ruang untuk mereka mengekspresikan perasaan dan emosi. Tips yang keenam, ibu bapa perlu luangkan lebih masa bersama anak-anak mereka. Ibu bapa perlulah banyak berkomunikasi bersama anak yang gagap ini, terutama ketika beriadah, ketika makan atau waktu terluang, dalam keadaan yang tenang. Sekian sahaja persembahan saya untuk tajuk saya pada ini. Terima kasih.